Assalamualaikum. Maka pada hari ini, tarikh ini 12 Disember 2018, bermulalah perjalanan kami menuju ke tempat yang paling diidam-idamkan semua umat Islam di dunia ini. Perjalanan mengambil masa dalam plus minus 3 jam. Syukur Alhamdulillah, finally selamat sampai ke kota Madinah. Cerita mendebarkan masa dekat Immigration Arab Saudi ni. Orang lain laju je settle. Bila sampai part wawa, berkali-kali scan fingerprint dan snap gambar weh. Dalam hati dah risau dah sebenarnya, lepas ke tak nak masuk ni. Alhamdulillah, after about 4 attempts, lepas pegawai tu cakap, system down. Nasib bukan sebab benda-benda yang lain. Settle semua luggage claim, we all solat siap-siap dekat airport. Then, kita orang terus menuju ke bas. Bas dekat sini pun Alhamdulillah semua sempurna sifatnya. Selesa. Masa dah nak sampai tu, mutawif tunjuk dari dalam bas, itu Masjid Nabawi. Bila dia cakap macam tu je, terus nervous. Rasa nak nangis baru tengok Masjid Nabawi tu. Sampai je hotel, kami makan dulu, urus apa-apa yang patut. Then, dalam kepenatan berjalan tu, I decided to go to Masjid Nabawi malam tu juga. Berkobar-kobar rasanya nak pergi. Lihatlah tersergam indah Masjid Nabawi. Dekat sini, air zam-zam semua dalam tong brown ni. Ada normal dan ada yang sejuk temperature. Plastik cup tu sentiasa akan ada yang top up. Air zam-zam tu pun tak pernah tak dapat minum. Diorang akan tukar tong tu bila isinya dah habis. Ini adalah jadual kami sepanjang berada di kota Madinah. Disember 2018, kami hari ini akan menziarahi makam Rasulullah SAW dan juga Raudah. Kami dibahagikan antara jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Jemaah lelaki memulakan dengan melawat Sukaifat Bani Sa'idah Shelter, manakala yang perempuan pula terus ke Raudah. Sebabnya jemaah perempuan selalunya lebih ramai dan lebih berasak-asak untuk masuk ke dalam Raudah. Setelah jemaah lelaki selesai di Sukaifat Bani Sa'idah Shelter, Ustaz akan bawa mereka pula ke Raudah. Sebelum masuk masjid, boleh siap-siap ambil wuduk di luar masjid. Bagi jemaah perempuan, lebih mudah jika berwuduk dari hotel. Masa ni, Wawa dah standby nak masuk ke Raudah. Okey, nak cerita sikit pasal nak masuk Raudah ni. Dia bukan boleh masuk terus tau. Ada 2 fasa yang kita kena lalui. Lepas dah masuk Masjid Nabawi je, ada satu area ni kita kena tunggu dekat situ. Sekelilingnya ada macam partition canvas warna putih. Kita tak boleh sesuka hati nak lepaskan diri dari canvas putih tu selagi pegawai masjid tu tak buka canvas tu. Itu adalah fasa 1. Bolehlah korang solat tahiyatul masjid dan solat-solat sunat yang lain dahulu. Ini adalah fasa kedua.
bila kita dah nampak kurbah berwarna hijau. Sebenarnya ada dekat bahagian belakang sikit daripada tulisan bahagian atas tu. Dekat sini dah dekat sangat dah dengan Raudah. Dan dekat sini pun kena duduk ikut dan patuh pada arahan pegawai masjid. Kalau dia suruh duduk, please duduk. Once dah dapat masuk kawasan Raudah, which is the kapet hijau, solat dan solat. Doa dalam sujud. Sebabnya dekat sini, especially bahagian perempuan, masing-masing bertolak-tolak dan berebut-rebut untuk solat. Once you get at least a small space to solat, just solat. Semasa di Raudah, ada kemungkinan besar you guys akan terpisah dari grup masing-masing. Sebabnya, nak cari ruang solat bersama tu sangat kritikal. That's why akan berpecah. Tapi jangan risau, solat je. Nanti kemudian jumpa dekat luar pintu Masjid Nabawi yang mula-mula masuk tadi. Tak susah pun nak cari pintu tu sebabnya semua pintu ada nombor. Like us, Ustazah memang dah pesan untuk semua tunggu di luar pintu masuk tadi. Kalau lambat pun tak apa, Ustazah akan tunggu. Lewat malam pada tarikh 14 Disember 2018, Wawa, Cik Nah dan ada seorang lagi aunty ni, nama dia Aunty Dayang, pergi ke Raudah lagi sekali. And this time around, kami pergi sendiri since kita dah tahu macam mana nak ke sana dan nak buat apa. Just follow with the flow. Hari ini adalah hari berjalan-jalan, or they call it ziarah luar. Seperti yang dimaklumkan kepada kami semua, pagi-pagi tu keluar dah siap berwuduk. Sebabnya antara destinasi yang dituju adalah Masjid Quba. Kenapa kena berwuduk? Supaya nanti mudah untuk buat solat sunat dekat sana. Okey, dah habis dekat Masjid Quba. Sekarang kita pergi ke kedai kurma pula. Jarak dari Masjid Quba ke ladang kurma ini tak jauh pun, dalam 10 ke 15 minit. Masa grup kita orang sampai tak ada orang. But after that, bila semua orang dah datang, wow, meriah sungguh kedai ni. Alhamdulillah selesai melontar rial. Wow, beli kurma ajwa 5 kg dalam 300 Saudi Riyal rasanya. Let's go to the next destination. It is Jabal Uhud, also known as Bukit Uhud. Jabal Uhud ni ada sejarah peperangan Uhud, iaitu antara kaum muslimin dan kaum musyrik Quraisy. Di sini juga terdapat dua makam yang ditandakan dengan batu, iaitu makam milik Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Jahshin. Usai di Jabal Uhud, kami terus ke hotel sebab hari ni adalah hari Jumaat. So, jemaah lelaki nak pergi solat Jumaat. Ramai kan? Meriah sangat.
begitulah situasinya setelah habis solat Jumaat. Okey, jom kita shopping sikit, okey? Cuci-cuci mata. Since hari ini adalah hari terakhir kami akan berada di kota Madinah, then we decided to go to Raudah once again at late night. So here you go. This time around, pukul 10 malam kita orang dah keluar bilik menuju ke pintu 25. Kali ni, Wawa bawa Mak Itam sekali naik wheelchair. So yang pergi Wawa, Cik Nah, Mama dan Mak Itam. Yang lelaki pun pergi juga tapi berasingan. Bagi yang naik kerusi roda, tak ada masalah pun untuk ke Raudah. Plus, it is much more convenient and easy. Sebab tak perlu bersesak-sesak dengan orang lain. Mereka memang akan ada sediakan laluan khas untuk orang yang naik kerusi roda. Ada pegawai masjid yang akan bagi arahan. So, ikut je arahan tu. Sebenarnya ramai je yang atas wheelchair tu independent. Maksudnya, tak ada anak ataupun saudara mara yang tolak mereka. Tapi nanti mereka akan ada orang perseorangan yang offer diri untuk tolak mereka. Sebab diorang tahu masuk dengan orang yang naik wheelchair ni lagi senang. Dari sini, dekat depan tu je, dah nak sampai Raudah untuk yang naik wheelchair. Nampak tak bawah bumbung tu? Itulah kawasan karpet hijau. Itu adalah kawasan Raudah bagi yang berkerusi roda. As you can see dalam ni, ruangan untuk yang naik wheelchair ni sangat limited tapi still manageable. Untuk yang menolak, korang boleh solat di bahagian belakang yang masih juga di dalam kawasan karpet hijau. Alhamdulillah for everything. Pastinya Wawa akan merindui Raudah dan kota Madinah yang tenang sangat ni. Setibanya di pagi hari, semua jemaah perlu bersiap dalam pakaian ihram dan masing-masing menuju ke Masjid Nabawi untuk last solat dekat sana. Selepas solat, semua naik bas dan mula berangkat ke kota Mekah. Di dalam perjalanan, bas berhenti di Masjid Bir Ali untuk bermiqat di sini. Masa ni dah rasa berdebar-debar dah sebab kita tahu kita perlu jaga pantang larang dalam ihram. Disebabkan perjalanan dari Madinah ke kota Mekah mengambil masa lebih kurang dalam 4 ke 5 jam menaiki bas, kita singgah pula di satu kawasan macam R&R gitulah untuk dinner. Kami menikmati dinner di restoran Al-Ifrah. Okay. Makan macam cara nasi ambeng tu, segalanya dalam talap. Cuma makan dalam pinggan yang asing-asing lah. Makanan dia semua sedap, Alhamdulillah. Sampai hotel, semua bawa beg masuk bilik masing-masing dulu, makan, ambil wuduk semula. Pukul
pukul 10 malam tu kami semua dah mula mengerjakan umrah yang pertama. Hotel kami adalah Hotel Hanan Firdaus, tak jauh pun dari Masjidil Haram, around 500 meter. Boleh nampak cahaya terang masjid dari hotel kami tu. Alhamdulillah dekat. Ini sahajalah momen semasa mengerjakan ibadah umrah yang ada dalam simpanan. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Umrah pertama berjalan dengan lancar, dilinangi dengan air mata kesyukuran. Seperti yang korang dapat lihat dalam gambar ni, ini adalah antara aktiviti kami di Kota Mekah. Hari kedua di Mekah ni tak ada aktiviti lain pun. Rehat, solat di masjid, makan dan begitulah keadaannya sepanjang hari. Seronok, tak perlu nak fikirkan masalah duniawi. Hari ketiga di Mekah, 17 Disember 2018, dalam pukul 8.30 pagi macam tu, kami semua dah siap tunggu di lobi hotel untuk meneruskan dengan umrah kami yang kedua. Dah penuh perut basas, berkulitlah tayar bas menuju ke Masjid Tanaim untuk bermikat. Makanya Alhamdulillah sempurna umrah kali yang kedua. Belas hari bulan adalah hari demam sedunia. Kenapa? Sebab masing-masing diuji dengan kesihatan yang tidak berapa baik. Tapi ibadah harus diteruskan. Pada 19 hari bulan, kami akan meneruskan dengan umrah yang ketiga. Sebelum tu kami dibawa melawat kaki Bukit Thur. Selepas itu, kami dibawa melawat Jabal Rahmah. Tapi Wawa tak naik sampai atas pun, tak larat sebab demam. On the way nak ke Masjid Ja'ranah untuk bermiqat, kami melalui Mina. Kalau buat haji, dekat sinilah tempat bermalam di Mina. Luas sangat, kawasannya sangat luas. Semoga kita semua nanti dapat menunaikan haji dalam keadaan sihat walafiat supaya dapat menjalani ibadah haji dengan mudah dan sempurna. Setelah bermiqat di Masjid Ja'ranah, kami terus menunaikan umrah ketiga. Alhamdulillah, masih diberi kekuatan menyempurnakannya dalam keadaan kesihatan teruji. So, sempurnalah sudah ketiga-tiga umrah kami di sini. Pada hari seterusnya, kami melawat Muzium Al-Haramain dan Masjid Hudaibiyah. Badan masih lagi sakit-sakit sebab saya demam, tapi gagahkan diri jugalah nak melawat muzium dan masjid ni. Masjid Hudaibiyah ni adalah antara masjid yang paling tidak terjaga. Struktur binaannya pun tak berapa nak kuat. Ustaz cakap, kalau langgar sikit pun batu-batu dia boleh jatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selesai setiap satu dengan sempurna. Balik tu kami transit di Istanbul dengan keadaan masing-masing demam. Wawa doakan semoga semua yang menonton video ini akan berpeluang menunaikan ibadah umrah suatu hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin.